إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يدعون إلى النار جهنم الدعاء هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari mereka ditolak ke neraka Jahannam dengan penolakan yang sekasar-kasarnya, dan dikatakan kepada mereka, inilah api neraka yang dahulu kamu mendustakan. Maka adakah ini sihir juga sebagaimana yang kamu katakan terhadap keterangan Rasul kami dahulu? Atau kamu tidak nampak kenyataan sebagaimana kamu tidak nampak di dunia dahulu akan kebenaran Rasul kami? Rasalah bakarannya, kemudian sama ada kamu bersabar menderita azab atau tidak bersabar, sama sahaja, tidak ada faedahnya kepada kamu, kerana kamu tidak dibalas melainkan dengan apa yang kamu telah kerjakan. Satu kenyataan yang sangat menggerunkan, ya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengizharkan kemurkaan dia, ya, dengan begitu rupa, iaitu menempelak orang yang akan dihumban ke dalam neraka Jahannam di kalangan kufar, orang-orang kafir yang taraf mereka sangat hina di dunia ini, ya. Taraf orang kafir di dunia sangat hina. Dia kaya-kaya bukan itu taraf dia. Taraf dia, Tuhan kata apa? Inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang, syarrad dawab, binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi, itu mana syarrad dawab. Sesungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi, alladzina kafaru, ila orang yang kafir dengan Allah Ta'ala. Jadi taraf orang kafir itulah binatang yang merangkak, ya, sejahat-jahat binatang yang merangkak di atas muka bumi, ya, ialah orang kafir. Mana dia lebih jahat? Dia lebih hina daripada anjing dengan babi lagi, lebih hina daripada binatang yang hina. Itulah taraf orang kafir yang diletakkan oleh Al-Quran, ya, dahsyat dia. Jadi tidak ada nilaian, ya, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Termasuk bila iman tidak ada dalam jiwa seorang, maka dia tidak ada nilaian langsung sebangsat makhluk, ialah orang yang kufur dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala letakkan taraf mereka lebih hina daripada binatang, ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sesungguhnya Allah akan mencampakkan, walaqad zara'na, kami akan humban ke dalam neraka Jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka ada hati, ada fikiran, tapi tak memikir, ya, untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan mencurahkan ketaatan. Ada mata tak kerti melihat ayat-ayat Allah dan petunjuknya. Ada telinga tak kerti mendengar pimpinan daripada Allah dan Rasulnya. Ulaika kal an'am, ini orang sama dengan binatang ternakan. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Siapa kata? Quran sebut. Bukan nak sebut, Quran sebut. Ya, mana betapa hinanya mereka yang tak beriman kepada Allah. Sebab itu kita bersyukur sesyukur-syukurnya kepada Allah bila kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam yang tidak tertinggal. Bukan dunia balasan nikmat iman, bukan dunia nilaian nikmat iman.
Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam itu nikmat paling besar, tidak ada boleh menandingi nikmat itu. Maka bila Tuhan besarkan, bagi orang beriman dia nampak jelas besarnya iman, besarnya Islam. Ya, kalau dia tak nampak besar, itu golongan munafik. Wa munafik dia tidak membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Ya, orang beriman tidak, dia akan besarkan. Tuhan suruh kabbir ma kabbarallah, besarkan oleh kamu apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Saghiru, kecilkan oleh kamu ma sagharallah, benda yang dikecilkan oleh Allah Ta'ala. Yang dikecil Allah Ta'ala apa? Dunia Tuhan kecilkan. Tak ada satu ayat Quran, hadis sahih yang menceritakan dunia ini besar, tak ada. Ya, dan tidak ada maknanya Quran dan hadis melainkan dia menceritakan besarnya bandingan dunia itu dengan akhirat, ialah akhirat itu lebih besar. Wal akhiratu khairun wa abqa, lebih baik, lebih kekal. Teman, habis jadi di sini Allah Ta'ala ceritakan pada hari yang dahsyat mereka dihumban, ya, ditolak, dihumban ke neraka dengan sekasar-kasarnya, dan Tuhan tempelak mereka. Hazihin nar allati kuntum biha tukadzibun, ni neraka ni Tuhan kata, yang atas dunia dulu kamu mendustakan. Mana ada hidup-hidup dah mati habis cerita lah. Tu dia. Ni ambil Tuhan kata, kalau bahasa kita lah, dihumban mereka, dipelam ke dalam neraka dengan keadaan hina dan mendapat tempelak dari Allah Ta'ala. Hazihin nar allati kuntum biha tukadzibun, ni neraka ni yang dahulu kau bohongkan, kau dustakan utusan Allah yang dimuliakan oleh Allah di kalangan rasul-rasul ni. Apa sihrun haza am antum la tubsirun, ni sihir ke Tuhan kata? Bagi tuduh Nabi sihir kan? Ya, Nabi kata antas sahir, mu ni sihir ya Muhammad, tukang sihir. Nabi kata tukang sihir, kuang hajau ni. Ini Tuhan kata apa sihrun haza, ni sihir ke ni? Antum la tubsiru, atau mata kamu buta, kalau bahasa kita lah. Atau mata kamu ni buta, tak ti melihat. Allah Ta'ala tempelak orang-orang kafir. Ya, begitu dahsyat di akhirat itu. Jadi kita bersyukur dengan tak terhingga nikmat iman yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Syukur menandakan apa? Menandakan kita merasa benda tu besar. Ya, sebab kita syukur buat benda ni besar, tak ada tolak banding. Dan bila kita syukur, mana kita berhenti menilai. Dan bila kita menilai, Tuhan akan tambah. Sebab ayat kata la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku tambah. Sebab orang yang bersyukur ni orang yang berhenti menilai. Sebab tu dia keluar lafaz syukur dengan lisan dia, dan dia menterjemahkanlah syukur dengan perbuatan dia. Ya, Tuhan ni. Dan kalbi dia sentiasa memandang syukur itu, ini adalah kurnia Tuhan. Haza min fadli rabbih, ini kurniaan Tuhan. Qala Allah Ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun kullu nafsin za'iqatul maut summa ilayna turja'un walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'mal ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ya ibadiyalladzina amanu labbaik wa sa'alaik. Bila Quran panggil kita jawab labbaik wa sa'alaik, ya wahai Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ibadiyalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas untuk kamu bebas beribadah. Oleh itu di mana saja kamu dapat berbuat demikian, maka lakukan kamu ikhlas ibadat kamu kepadaku. Tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasannya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal saleh, iaitu mereka yang sabar dan mereka pula berserah diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhannya, yang kepada Allah Ta'ala.
Dan ingatlah berapa banyak binatang yang tidak membawa rezeki bersama. Allah Ta'ala jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tafsiran ayat ini. Ayat ini merupakan perintah daripada Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman. Tuan panggil ya ibadiyallazina amanu. Hei hamba-hambaku yang beriman. Agar apa? Berhijrah meninggalkan tempat di mana mereka tidak dapat bergerak bebas melaksanakan perintah Allah, perintah agama ini di awal Islam. Tempat yang lain di bumi Allah Ta'ala, di mana mereka dapat mendirikan ibadat kepadanya sesuai dengan perintahnya. Bumi Tuhan ini luas, itu maknanya. Innal ardi wasi'ah. Tak boleh pergi sini, pergilah sana. Ini di awal Islam. Tapi bila Islam telah kuat, maka arahan jihad, berperang melawan musuh. Di awal Islam mereka ditekan. Jadi tidak ada mana peringkat awal. Strategi ialah terpaksa kita berhijrah dahulu sementara. Baru setelah berhijrah ke Madinatul Munawwarah, mata-mata mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi merupakan arahan supaya melakukan hijrah demi untuk dapat melaksanakan perintah Tuhan dengan sempurna. Ya, kemudian takut hijrah, ya, susah ke mati, maka Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang menyawa semua mati. Tak usah risau dia mati, semua mati. Duduk tempat selesa boleh mati, ya, duduk tempat sebaliknya pun dia mati. Manusia nak mati dia mati, tak nak mati pun dia mati. Dia bersiap untuk mati, dia mati. Dia tak bersiap pun dia mati. Dia ingat kepada mati, dia mati. Dia buat-buat lupa dengan mati, dia tak ada lagi kan. Dia lupa, dia buat-buat tak perasan, malaikat maut datang tu boleh perasan. Tiap-tiap yang bernyawa za'iqah, mana dia akan merasai al-maut. Apa makna maut? Mufarraqatur ruh anil jasad, bercerai roh dari jasad. Peristiwa ni semakin hampir. Sebab kaedah kita apa? Kullu atin qarib. Tiap-tiap benda yang akan datang ni makin hampir, makin hampir. Ya, oleh kerana tarikh kita telah tetap, tak ada siapa boleh ubah kematian. Maka oleh kerana itu Tuhan, dia makna benda tu makin lama makin dekat. Tujuan dia apa tadi? Berpindah. Mana tempat duduk, tempat yang dah biasa, tempat yang dah selesa, kan? Tiba-tiba nak tinggal, ini satu keberatan. Sebab tu bila berpindah di Madinah, dalam sirah kita banyak, kalau sahabat ada yang mengigau, dia mengigau macam kat Mekah lagi kan. Maklum dia, jiwa manusia kan, tanah air bila tinggal tu macam-macam. Tapi demi untuk menyaut perintah Allah, menzahirkan kehambaan ke Tuhan, apa Tuhan suruh buat. Ya, walaupun tak selesa ke apa kan, selai pinggang ke, masya-Allah. Itu di antara kehebatan golongan muhajirin, ya, yang sanggup berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi hijrahlah hijrah ba'dal fath, walakin jihadun wa niyah. Hijrah pada Mekah Madinah ada tak ada? Tapi yang ada apa? Jihad yang ada. Ya, dan niyatun, membetulkan niat. Mana kita berubah daripada keadaan tidak elok kepada elok, suasana tak elok pada elok, semua tu kita hijrah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, boleh diterima. Kita dalam menghadapi suasana sekarang dalam bentuk global, itu apa? Penindasan, tekanan, ya. Yahudi ini menzahirkan sifat kebinatangan dia dengan kezaliman dia lebih teruk daripada binatang kan, macam-macam dibuat. Tapi dua pandangan. Secara zahirnya syariat kita membangkang dan mengutuk, ya, kerja jahat golongan Yahudi laknatullah. Tapi secara hakikatnya kalau kita lihat bahawasanya apa? Mereka-mereka yang dizalimi, yang telah syahid tu, di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Kita untuk risau ke dia, kesian ke dia, dia lebih hebat daripada kita sekarang. Sekarang dia fil jannah, dalam syurga. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang syahid dia masuk syurga tanpa hisab. Jasad dia kita tengok dah pecah kepala, ada pertubaran perut, macam-macam kan. Ya, tapi hakikatnya dia sekarang di mana? Sekarang al-an huwa fil jannah, hum fil jannah. Sekarang dia dalam syurga. Dia bernikmat, dan mereka ni bercita-cita lagi kalau boleh nak balik ke dunia, nak syahid lagi. Itu dalam hadis sahih.
Orang yang masuk syurga ni bila dia datang dengan syahid, kalau boleh dia kata ya Allah nak balik ke dunia, tujuan apa? Nak syahid lagi. Sebab besarnya ganjaran syahid. Ya, yang kita tengok mayat tu semua dah selamat dan dia dah selamat pergi. Kita ni belum tahu lagi. Apa rupa kendiam itu wallahu alam. Kita duk risaukan dia, kita ni tak tahu lagi mana akhir. Minta-minta biar selamat maknanya. Itu yang kita harap. Atau hakikat dia. Allah. Itu sebab hikmat Allah Ta'ala ya, menjadikan keadaan begitu. Kalau tuan nak sapu sekali agung boleh? Oh, sekejap je. Walillahi junudi samawati wal ard. Bagi Allah tentera langit bumi dia. Dia gegau bumi kan Israel kan sono tong itu habis tenggelam, timbul siap. Kau bayar nak. Antau kena sar-sar angin panas, dia bakal turunkan hujan ni pada langit. Berbentuk panas macam-macam tu boleh buat. Tapi kenapa dia tak buat benda? Kalau buat dia tu kerja pun habis-habis, tak adalah mendapat syahid pangkat yang besar tu pada orang beriman. Jadi bila dah ada benda tu masa bertempuh, sanggup gadai nyawa. Gadai tak apa, sekejap je kita tengok dia terseksa. Pum tuan tarik dia tu ke jannah. Nikmat besar mereka sedang mengecapi sekarang dan ni. Atau hakikat di mana? Wahai hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi ku luas, Tuhan kata. Ya, jangan risau. Tak boleh sini pilar. Maka tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan. Itulah mana besar ni kita hidup di dunia ni. Sebagai pelakon. Ya, itu dia. Maka skrip dia ada Quran hadis. Daripada pelakon tepat, hadiah dia besar di sana besok berjaya. Kalau tidak, sebaliknya lah. Dan orang-orang beriman serta beramal saleh, kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di syurga. Ya, sekecil mahligai 10 kali dunia. Macam mana ganda tadi? Akal manusia lemah. Ya, al-hayatu ba'dal mamat mimma la yudrak, mimma la yudrakul aql. Kehidupan selepas mati ni akal tak nak tangkap. Sebagaimana orang dalam perut rahim ibu 9 bulan diduduk dalam perut ibu, dia rasa itulah alam paling besar. Kalau orang ceritakan dunia ni ada dunia, oh, dengan langit, bumi, laut, darat, macam-macam tumbuhan, pokok kayu, kayan, bukit bukau, dia kata tu alam apa besar tu. Macam itulah. Bila keluar perut ibu tu panjang, besarnya dunia. Macam itulah besok. Kita keluar pula dunia pergi atas alam lain besok. Lagi besar. Ya. Dan berkesudahan di tempat, dua tempat, sama ada yang elok atau sebaliknya. Ya. Itu. Tuhan akan tempatkan orang beramal saleh itu di tempat di dalam mahligai-mahligai di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan sebaik-baiknya bagi orang yang beramal saleh. Itu cara uslub Allah tarik. Masyarakat Arab dan buat Quran diturun ni bukan kat Malaysia, diturunkan tanah Arab dan suasana biar suasana Arab padang pasir. Dia kalau jumpa air tuan, masya-Allah, seronok. Berduduk atas mahligai, bawah pula sungai. Maknanya apa? Satu daya uslub Allah Ta'ala menarik. Ya, menyebutkan bahawa keadaan di syurga sangat hebat dengan aliran sungainya yang sangat dahsyat. Ya, tebing-tebing sungai, dasar sungai itu dari permata yakut, permata kan. Harum pula daripada harum daripada kasturi. Masya-Allah, mana nak cari kan? Itu sungai kita lumpur dia. Nak terkejut dalam sungai tergagak-gagak kan. Sana jernih airnya, masya-Allah. Ya, dengan permata tebing-tebing, dahsyat. Mana benda yang tak boleh nak dipikir. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala khatar bi qalbil bashar. Yang Tuhan sediakan bagi orang saleh, biasa beramal saleh, benda yang tak pernah dilihat, benda yang tak pernah didengar, benda yang tak terjangkau akan nak bayangkan. Itu hebat ni. Mana satu model nikmat yang tak boleh dibayangkan lagi. Ya, macam model kereta kita nampak kan, keluar model. Tak dapat pun kita dah tengok. Yang ni belum tengok lagi. Belum dapat dibayangkan betapa hebat tu nak tunjukkan nikmat akhirat sangat dahsyat. Lepas tu 99 nikmat tu letak di sana. 1% dia tu letak tu dalam hadis. Satu rahmat dia tu letak atas dunia ni. Berbagilah daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Yang kita ambil ni 1% dan bayangkan kalau 99 lagi macam mana. Tak terbayang itu punya dahsyat nikmat di akhirat tu. Sebab Nabi buat kesimpulan lal aishul illa al aishul akhirah. Tiada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana besok. Iaitulah mereka yang sabar. Tapi siapa yang dapat ni? Orang yang sabar. Sabar mana? Mengerjakan ibadat. Dan sabar besar lagi meninggalkan maksiat. Dan sabar besar lagi indal masaib, ketika diuji dengan bala. Dan mereka pula berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Itu cara kita tu. Menyerah diri kepada Allah secara bulat-bulat. Itu maknanya. Ya. Allah.
wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa beza tuan-tuan? Kalau wa yatawakkaluna ala rabbihim, ada beza tak tu? Beza tuan. Bahasa Arab kalau kita kata wa yatawakkaluna ala rabbihim lain makna. Kalau wa ala rabbihim yatawakkalun lain makna. Ya. Na'buduhum lain makna. Kalau iyyaka na'budu lain makna. Ya, kalau na'buduhum kami sembah akan engkau ya Allah. Bermakna mungkin ada sembahan lain dibuat, cuma dia tak sebut. Tapi kalau iyyaka na'budu akan dikau saja kami sembah, mana yang lain tak ada. Itu beza dia. Tu bersini juga. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya di atas Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Mana mereka berserah bulat dengan Tuhan. Itu terjemahkan makna bulat dengan makna wa ala rabbihim. Kalau yatawakkaluna ala rabbihim, mereka berserah pada Tuhan. Bermakna yang lain mungkin dia serah juga. Dia tidak, hanya kepada Tuhan saja dia mentauhidkan penyerahan kalbi dia. Itu makna kata wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan saja mereka bergantung, sebab mereka kenal siapa Tuhan. Dia pemilik segala-galanya. Ya, bila nak berharap, betul berharap yang zat yang paling kaya. Jangan berharap kepada yang fakir miskin. Fakir miskin tak ada benda. Apa dia makhluk fakir miskin, yang ada tu bukan dia punya, tuan pinjam je. Kalau dia nak gentap sekejap pegang. Dan ingatlah berapa banyak binatang yang tidak membawa rezeki. Burung terbang ada bawa beg kan? Dia terbang pagi dia keluar tu ada bawa beg makan ke, beg air. Kosong kan, tu dalam hadis sebut balik gang penuh tembuluk dia. Masya-Allah. Ya, burung lagi dahsyat tawakal dia daripada kita kan. Tuan bagi binatang yang bernama apa? Binatang-binatang kita tengok tak ada pun nampak, tapi rezeki dah siap. Yang tidak membawa rezekinya bersama Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya. Ya, sangat dahsyat, sangat zalim manusia yang tidak kenal pemberi rezeki. Dia makan, diminum, diguna, diambil, dipakai, dia tak tahu Ar-Razzaq. Nama Tuhan kan Ar-Razzaq, pemberi. Maknanya tidak lain, semua datang dari dia. Maka tidak saya dia ni hati manusia dipalingkan dari dia. Oleh kerana itu naklah kekal mengingat dalam kalbi kita Allah. Mana kita ingat Allah, mana dia bersifat ketuhanan. Allah dia tempat gantungan segala. Allah dia pemberi rezeki. Semua masuk dalam ni. Guna Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Semua ni tanggungan rezeki dari Ta'ala. Dia jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, mendengar, mengetahui apa ucapan-ucapan lisan manusia yang beriman dan ucapan lisan manusia yang kufur. Semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya, ayat-ayat ini merupakan perintah Allah Taala pada hamba-Nya ya, supaya mereka berhijrah meninggalkan tempat di mana mereka tidak dapat bergerak bebas melaksanakan perintah Allah Taala ke tempat bumi yang lain, sebab wasi'ah luas muka bumi ini, dan beri ibadat yang sesuai dengan dia. Dan riwayatkan daripada Imam Ahmad daripada Az-Zubair Ibnu Awam, Rasulullah SAW bersabda, al-biladu biladullah wal ibadu ibadullah fahaisuma ya asabat khairan faqim. Negeri ini, bilad, kampung, negeri semua ni adalah bumi Allah. Manusia semua ni adalah hamba Allah, semua dia punya. Jadi maka di mana engkau dapat kebajikan, bermukimlah. Di mana tempat kita boleh mendirikan ibadat, berdiri situ. Sebab tu Imam An-Nawawi menyebut al-jar qabla dar. Kita nak buat rumah kan, ajar, tengok jiran sekeliling kita. Agak-agak boleh membantu tak suasana kita beribadah kepada Ta'ala. Qabla dar, sebelum pacak tiang rumah. Ya. Jadi kita kadang tak tengok pacak, tiba-tiba depan pening, belakang pening balik. Rebang debu dengan jiran yang tak reti hormat, ya, dengan jiran yang dia punya lagak dia pening-pening balik, yang semua tak taat kepada Tuhan ringkas, jadi kita pening. Sebab tu kalau bi'ah suasana tu penting. Sebab tu kita lihat satu peristiwa besar yang berlaku, cerita yang masyhur yang kita dah ketahui, tapi pengajaran dia apa? Yang di ujung tu, orang yang telah membunuh 9 orang, bukan? Dia jumpa seorang abid, dia kata, mata engkau punya banyak dosa, dia pengkerat cukup 100. Lepas tu dia cari tu abid. Kemudian dia jumpa siapa? Ulama. Ulama orang alim tu maknanya ilmu tu penting. Ya, yang tadi tak faham ilmu sampai kepala dia kena gerat. Dia rajin buat ibadat, tapi ilmu kurang, dia pandang pada akal, banyak kau bunuh orang ni, tak ada beruang kau nak taubat kan. Dia kerat cukup dengan dia mati. Dia jumpa ulama, ulama kata tak apa, banyak mana dosa pun kau Tuhan boleh terima taubatnya. Tapi kau pergi satu tempat, ini masalah.
Kau pergi satu dusun yang tempat situ gulungan sulaha, gulungan orang saleh penuh di sana, pergilah bersama dengan mereka. Maknanya apa? Bi'ah, suasana tu penting. Ya, suasana yang membantu kita untuk meneruskan suasana ibadah kepada Allah itu sangat penting. Ya. Betul orang Kelantan ni bagus nak ni. Suasana akhir umur mereka lepas pencen semua pergi pondok. Sebab apa? Dia nak akhirkan dengan suasana yang elok, suasana ilmu, ayah belajar kan. Dia mati dalam ilmu, dia ada fadilat. Orang yang menuntut ilmu mati dalam menuntut ilmu dapat fadilat syahid akhirat. Mana lepas daripada azab kubur. Itu di antara kelebihan. Dan di antara dapat syahid akhirat lagi pada orang yang sentiasa kekal qiyam mulai kekal. Ya. Itu dengar daripada dia tu. Bahawa dia lepas daripada azab kubur yang sangat dahsyat. Sebab tu bangun malam-malam. Kemudian sesuai dengan perintah Allah SWT dalam ayat ini, beberapa orang sahabat Rasulullah SAW berhijrah ke Habsyah di Ethiopia. Apabila mereka merasakan hidup di Mekah tertekan dengan gangguan dan penganiayaan musyrikin Quraisy, macam-macam dinyanyi dibuat, ya, yang menentang Islam, disertai penghinaan terhadap para pengikutnya. Kemudian disusuli dengan hijrah Rasulullah SAW bersahabat ke kota Madinah. Sebenarnya memelihara agama Allah terlebih besar daripada memelihara yang lain. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut bahawa setiap yang bernyawa kullu nafsin za'iqatul maut, pasti akan merasai perpisahan dengan dunia ni, mana mati. Maka hendaklah kamu selalu berada dalam keadaan kepada Ta'ala, ketaatan kepada Allah, agar perpindahan kita akhir tadi dengan dia. Sebab dia kira dia dalam hadis al-ibra bil khawatim, kiraan manusia tu sama ada ke syurga atau ke neraka dikira di mana tu? Di ujung umur, indantihai ajalihim. Ya, ketika dia hembus nafas akhir tu, ketika itu saat dia beriman atau tidak, ya, Islam atau tidak, beramal saleh atau sebaliknya. Ada di ujung. Jadi oleh kerana ujung umur merupakan rahsia, tetapi dia berada antara dua nafas. Ada orang tarik nafas tak boleh hembus, ada orang buang nafas tak boleh tarik habis. Maka sebab itulah hikmat Allah Ta'ala, ya, itu Nabi Rasulullah SAW berikan satu zikir kepada khusus pada Sayyidi Ahmad Ibn Idris, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin, ada nama Allah. Ya, sebab itu kalau kita nak selawat pun nak ringkas padat, gunakan sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin, ada nama Allah. Kita selawat pada sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, selawat Allah dan salam kepadamu ya Rasulullah fi kulli lamhatin, tiap-tiap nafas, wa nafasin, tiap nafas, tiap-tiap kelipan mata, lamhah kelipan mata, nafasin tiap nafas. Wasi'ahu ilmullah, yang meluasi ilmu Tuhan. Nabilah ilmu Tuhan jangan nak suka sekali kata dia punya pahala, punya ganjaran besar. Lepas tu Ibn Athaillah As-Sakandari dia sebut bahawa dia di akhir zaman, umur kita ni kontot tentang pendek-pendek, nak jidat 100 pun jarang dah. Gunakan zikir yang melipat ganda. Dia ada zikir ganda, zikir lipat. Dalam Syaban dia guna lipatan zikir. Yang ni guna angka sama je lebih kurang. Yang dia nakkan sekali sebut gandaan dia lebih, sebab masa kita di dunia ni terlampau singkat. Maka hendaklah kamu selalu berada dalam keadaan ketaatan kepada Allah dan apa yang diperintahkan olehnya, iaitulah yang lebih baik bagi kamu, kerana kamu tidak akan luput dari cengkaman dan kepadanya kamu akan kembali. Tak ada siapa boleh tongkat langit dan rendah. Tak ada galah nak tongkat langit tu. Mana semua akan menghadapi peristiwa balik menghadap Allah. Kemudian Allah SWT berjanji bahawa dia akan menyediakan syurga bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh, mana tempat nikmat sebenarnya, ya, dan bertawakal kepada dia. Itu sifatlah syurga. Ditetapkan tempat yang tinggi yang mengalir di bawah sungai, kedudukan di tanti atas, bawah aliran sungai syurga, khamar dia, madu dia, susu dia dialirkan, ya. Sungai itu daripada khamar, arak syurga, tak mabuk. Madu sana bukan madu sini, ya, susu pun susu sana, tuan. Hebat. Walhasil benda ni akal tak boleh nak gambarkan dah, senang. Dia paling hebat, paling nikmat semua ada sana. Minum sesuka hati dia mereka, dan akan pula kekal dalamnya buat selama-lama. Kalau kita sedap macam mana pun, tapi ada masa kena keluar balik, itu tak sedap kan. Yang maknanya kena keluar balik lepas tu, itu tak sedap. Duduk hebat mana, tapi masa apa 10 tahun misalnya, lepas tu habis tinggal balik. Ni tak. Bila kata apa, khalidina fiha abadahu, bagi ahli syurga tu nikmat besar tu, kekal. Balik neraka pula sesuatu lagi tambahan azab. Bila kata masuk neraka kekal, terduduk di sana. Kalau kata boleh keluar balik lain, ini kekal habis. Di lapas khalidina fiha abada ni, kena dua tempat. Kalau ke syurga, masya-Allah, lagi merasakan nikmat besar.
Kalau ke neraka pula lagi rasa azab besar, tekanan yang tak boleh dibayang. Sebab apa? Tertekan, kekal. Tu. Jadi pilih jalan kekal di sana. Tempat nikmat sebenar ada di sana. Ya. Kemudian firman ta'ala, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahu alazim. Ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal qulub. Alhamdulillah. Subhanallah.